Okey, Assalamualaikum. Selamat datang. Okey, ini cikgu tunjuk contoh, bukan contoh lah. Okey, macam mana pengiraan untuk soalan latihan yang diberikan ya. Okey, nanti kamu lihat dan tengok macam mana yang kamu buat. Kalau salah, tolong perbetulkan. Okay, kalau salah tolong salin balik dan perbetulkan. Okey, tengok soalan latih diri 1.5B nombor 1A dan 1D. Okey, sebagaimana yang cikgu bagi tahu hari itu, yang video sebelum ni, ramai yang hantar jawapannya saja kan. Okey, dia tiru dari buku teks. Okay, dia tengok di belakang ada jawapan, dia pun salin. Itu kalau salin ikut huruf yang ngam lah. Ada yang salin, yang cikgu tunjuk contoh tu, dia salin jawapan A pun salah, salin pun salah. Okay, itu salin jawapan. Yang kita buat soalan A dan D, dia salin jawapan A dengan B. Nampak sama sangat kedapatan dia salin jawapan. Okay, sekarang tengok betul-betul langkah. Okay, soalan yang pertama, nilaikan negatif 0.6 tambah 3/4 darab negatif 1, 5/3. Okay, tengok langkah dia. Cikgu nak kamu tulis dengan langkahnya sekali, bukan tulis jawapannya saja. Okay, kalau tidak ada jawapan dalam buku teks tu, kamu mau tulis apa? Maksudnya tak tulis lah kan, hantar yang kosong. Tak boleh lah macam tu. Okay, so boleh guna kalkulator, tapi guna kalkulator ikut step dia lah. Okay, contoh yang pertama ini. Okay, kena tahu apa yang pertama kena buat. Okay, yang pertama kena buat yang ini. Okay, kenapa? Sebab bot emas. Okay, sebab bot emas. Dan pertama kena buat, tapi kena tukar dia kepada pecahan tak wajar. Dia pertama yang buat, tapi dalam pertama tu ada lagi yang pertama kena buat. Okay, so yang ini negatif 0.6, salin balik, jangan lupa okay, sama dengan negatif 0.6 tambah 3/4 darab okay, yang ini tukar tukar dia kepada pecahan tak wajar. 1 kali 5, 5 tambah 3, 8. So dia akan jadi 8/5. 8/5. Negatif lah, negatif 8/5. Okay, kemudian barulah selesaikan yang ni. Okay, selesaikan. Bolehlah guna kalkulator kalau ada kalkulator. Okay, darab saja guna kalkulator. 3/4 darab negatif 8/5. Apa jadi? Tengok, 3/4 darab kurungan negatif 8/5. Tekan sama dengan, jadi apa? Negatif 6/5. Okay, jawapan yang ini ialah negatif 6/5. Yang ini negatif 0.6, salin negatif, negatif 0.6 tolak berapa tadi? 6/5. 6/5. Okay, so selesaikan. Macam mana selesaikan? Tengok, 1/1 pecahan. Tak mau 1/1 pecahan. Okay, so tukarlah kepada perpuluhan. Perpuluhan sama perpuluhan, ataupun mau guna pecahan dengan pecahan. So kita guna perpuluhan. 6/5 ini tadi, 6/5 tadi ni tukar kepada perpuluhan, maksudnya negatif 1.2. So yang ini tukar, dia akan jadi negatif 1.2. Maksudnya negatif 0.6 tolak 1.2. Okey, kemudian selesaikanlah. Negatif 0.6 tolak 1.2. Negatif
dengan tolak, simbol sama kan, simbol sama, buat operasi tambah 60 sen tambah RM1.20. Takkan lah tak tahu. So RM1.80 kan, maksudnya 1.8 1.8. Simbol yang besar 1.2, simbol dia negatif, so ikut tanda negatif. Jawapan dia negatif 1.8. Ataupun kalau mau guna kalkulator, yang negatif 0.6 tolak 1.2, negatif 1.8. Okay, cikgu tidak mau daripada soalan tiba-tiba negatif 1.8. Jangan okay. Kalau mau cek jawapan boleh, ceklah jawapan di belakang kan, bukan yang dibuat tu. Okay, tengok yang kedua. Okay, contoh yang kedua, soalan yang kedua, negatif 3.25 bahagi 13/15 tolak negatif 21/6 darab 0.25. Okay, tengok, ada bahagi, ada darab, ada kurungan, ada tolak. So apa yang pertama kena buat? Ini kan, tukar dulu ni, kasih hilang dulu kurungan. Apa jadi? Dia akan jadi negatif 3.25 bahagi, bahagi, bahagi tukar jadi darab, 13/15 terbalikkan, dia akan jadi 15/13. Kemudian ini tolak-tolak, dia akan jadi tambah 2 1/6 tukar pecahan tak wajar, apa jadi 2 kali 6 12, 12 tambah 1 13, so 13/6 tambah 13/6. Okey, darab 0.25. Okey, so sekarang tengok ada dua bahagian, darab tambah darab. Maksudnya buat yang darab dulu. Yang darab ada apa? Ini. Okey, itu yang pertama. Kemudian ini darab yang kedua. Okey, selesaikanlah. Okey, tapi tengok yang ini perpuluhan, ini pecahan. So tidak mahu kan? Maksudnya tukarlah perpuluhan ni kepada pecahan, ataupun pecah ni tukar kepada perpuluhan. Tengok mau tukar yang mana? Mau tukar perpuluhan kepada pecahan ke pecahan kepada perpuluhan? Okey, kita tengok macam mana mau tentukan. Okey, contoh 15/13. Okey, 15/13. Okay, sama dengan, tengok perpuluhan, tengok nombor tak habis, panjang. Maksudnya yang 15/13 ni tidak boleh ditukar kepada perpuluhan, biarkan dia dalam keadaan pecahan. Bermaksud kita guna pengiraan sekarang ini pengiraan dalam bentuk pecahan. So yang inilah ditukar kepada pecahan. Macam mana mau tukar negatif 3.25 tukar kepada pecahan? Macam mana buat? Okey, ada yang siapa, ada satu pelajar dia mesej di WhatsApp, dia tanya saya, dia tak faham macam mana nak tukar negatif 3.25 kepada pecahan. Okey, tengok kaedahnya ialah, okey, bila tukar perpuluhan kepada pecahan, bermaksud tengok pergerakan dia macam mana. Contoh 35.2 macam mana tukar kepada pecahan? Okey, caranya ialah kamu gerakkan dia supaya hilang perpuluhan. Sekarang 35.2, macam mana hilangkan perpuluhan? Kasih jadi dia nombor bulat, dia akan jadi 352. Dia akan jadi nombor baru 352. Berapa kali digerakkan perpuluhan tu? Sekali kan? Bila sekali bermaksud 10. Maksudnya 10 adalah bermaksud 10. 1/10. Tengok 1 kan kosongnya, ni kosongnya 1, sebabnya sekali. Okay, kalau kamu gerakkan 2 kali,
dia akan jadi 3520 per 100. Okey, contoh nombor lain. Contoh 123.567. Nombor panjang. Benda yang sama, konsep yang sama. Macam mana tukar? Tengok, bergantung kepada berapa kali kamu alihkan berapa kali kamu alihkan perpuluhan. Contoh kamu alihkan sekali situ, apa jadi? Dia akan jadi 123.5.67. Dia akan jadi 1235. Perpuluhan sudah pindah situ, 0.67. Berapa kali dialihkan tadi? Sekali bermaksudnya per 10. Okey, kalau dialihkan dua kali, okey, 1, 2, 3, soalan yang sama, 0.567 dialihkan dua kali, 1, 2, apa jadi? 1, 2, 3, 56.7 per berapa? Per 100. Kenapa 100? Sebab dua kali dialihkan kan. Okay, tengok, yang ini dengan ni maksudnya masih lagi perpuluhan. Jadi berapa kali kena gerakkan supaya hilang perpuluhan? Kena gerakkan sebanyak 3 kali. Okay, gerakkan sampai habis perpuluhan, sampai ke hujung. Kalau 3 kali maksudnya dia akan jadi 1, 2, 3, 5, 6, 7 per 1000. Sama juga dengan yang ni. Okay, yang D ni, berapa kali kena gerakkan? 3.25 tu. Ni, sekali. Okay, kalau gerak sekali masih ada perpuluhan, kena gerakkan 2 kali supaya hilang perpuluhan. Okay, bila gerakkan 2 kali, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 325. So dia akan jadi negatif 325. Pernya berapa? 2 kali dialihkan, maksudnya pernya adalah 100. Okay, tengok betul-betul, biar faham betul-betul macam mana tukar perpuluhan kepada pecahan. Yang lain, salin darab 15 per 13. Sini tambah 13 per 6. Okay, yang ni pun sama, kena tukar kepada pecahan. 1, 2. Kalau 1, 2.5, 2.5 masih perpuluhan kan, gerakkan lagi 1 supaya hilang perpuluhan, dia akan jadi 25. So 25 per berapa tadi? Per 100. Kenapa 100? Sebab 2 kali dialihkan. Okey, ya faham Okey, so sekarang selesaikan. Okey, selesaikan yang ni. Okey, selesaikan yang ni, baru kamu tambah dia punya jawapan tu. Okey, so apa jadi? Untuk yang ni, yang depan apa jadi? Negatif 325 per 100 darab 15 per 13. Okey, tak pandai. Okey, kalau yang pandai dia boleh potong ni. Dia potong, bagi-bagilah. Okey, kalau tak pandai, cari kalkulator lah. Tekan negatif 32.5. Negatif 325 per 100. Negatif 325 per 100. Lepas tu operasinya apa? Darab 15 per 13. 15 per 13. Okey, tekan. Berapa jawapan dia? Negatif 15 per 4. So jawapannya ni negatif 15 per 4 tambah jawapan yang didarab. Yang didarab sama juga, 13 per 6 positif, 13 per 6. Okay, kemudian darab 25 per 100. 25 per 100. Apa jawapan dia? 13 per 24. 13 per 24. Okey, konsep
konsep untuk tambah tolak pecahan. Okey, ini kena konsep lagi dia boleh tekan kalkulator direct, boleh tekan 15 ni 15 per 4 tambah 13 per 24, tapi kita mau konsepnya ialah untuk operasi tambah tolak pecahan yang di bawah mesti sama. Yang sekarang ni tidak sama kan, 14 124 tidak sama. Bila tidak sama, maksudnya tidak boleh ditambah, tidak boleh ditolak sebab dia pecahan. So adjust dia supaya jadi sama. Macam mana 4 mau jadi 24? Boleh ke 4? Adakah sifir 4 dapat 24? Okey, yang faham sifir adalah okey, 4 ni boleh jadi 24. Macam mana 4 jadi 24? Dia kena buat operasi darab. 4 ini mesti darab dengan 6 baru dapat 24. Bila 4 didarab 6, yang di atas pun sama, kena darab 6. Okey, so apa jadi? Bila darab nak 15 darab 6, kamu akan dapat 90. Okay, tak pandai kalkulator. Okay, 15 darab 6 90 kan. Maksudnya 90. Jangan lupa ada negatif. So negatif 90 per 24 tambah 13 per 24. Okey. Boleh? Okey, yang ni sudah sama. Sudah sama, bolehlah buat operasi tambah tolak. Okey, guna kalkulator. Okey, negatif 90. Ini konsep sebenarnya boleh guna kalkulator daripada atas tadi, tapi kita mau tunjuk konsep yang kamu faham untuk operasi tambah dengan tolak mesti sama bawah. Okey, kemudian bolehlah kalkulator, guna kalkulator. Ya, negatif 90 negatif 90 per 24, 90 per 24 tambah 13 per 24, 13 per 24. Okay, so tekan sama dengan negatif 77 per 24. Okay, sama dengan negatif 77 per 24. So selesai untuk contoh, untuk latihan yang inilah sepatutnya kamu tulis. Inilah sepatutnya kaedah jarang kerja yang kena ada, bukannya daripada sini terus jawapan ini. Okey, boleh faham? Okey, kalau ditukar lagi apa? Kalau tukar lagi mungkin dalam buku teks, apa jawapan dalam buku teks? Okey, ini jawapan dalam buku teks. Ini jawapan kamu dalam buku teks. Okey, yang kamu tiru itulah, yang ramai tiru. Inilah yang ramai tiru. Okey, kategori 1.5B nombor 1A, negatif 1/4/5. Tengok apa jawapan yang kita buat tadi. Okey, kita buat tadi negatif 1.8. Tak sama. Kenapa tak sama? Okey, tengok kalkulator. Okey, negatif 1.8 kan, tukar kepada pecahan ini, tukar kepada pecahan tak wajar, untuk nombor bercampur tekan shift, tekan ini, negatif 1/4/5. Tengok sama, negatif 1/4/5. Okey, okey, so tengok untuk yang D. Okey, yang D, ini D. Okey, D negatif 35/24, negatif 35/24. Yang kita dapat yang ni, macam mana dapat ini? Tukarlah kepada pecahan tak wajar, maksudnya negatif 77/24, 77/24. Okey, tekan sama dengan, tekan shift, tekan ni, tengok negatif 35/24 sama kan? Okay, so maksudnya jawapan ini betul, jawapan ini pun betul. Okey, tak ada masalah. Itu hanya pertukaran yang daripada pecahan tak wajar kepada nombor bercampur saja. Okey. Okey, tengok betul-betul cara keadaan yang cikgu buat, cuba faham, dan yang salah
yang pandai tulis jawapannya saja. Okey, tolong kasih betul, salin balik, buat pembetulan. Faham konsep betul-betul macam mana kaedah. Bukannya salin soalan, cari jawapan, salin jawapan, kemudian hantar dengan cik. Tidak mahu begitu. Okey, boleh Okey, itu sekian untuk contohnya ni lah. Okey, ada lagi contoh. Ini latihan yang berikutnya, yang ni lah. Okey, bandingkan dan susun pecahan segunung reben yang digunakan untuk mengikat. Ini kamu buatlah. Okey, benda yang sama juga. Okey, yang ini lagi. Okey, yang D, mahir diri, benda yang sama. Okey, ada perpulahan, ada pecahan. Okey, apa yang kena buat dulu? Okey, ada perpulahan, ada pecahan. Apa nak buat? Nak buat dalam bentuk pecahan ke nak buat dalam bentuk perpulahan? Okey, kita lihat ni 6/5. Boleh ke 6/5 tu tukar kepada perpulahan? Okey, 6/5 boleh ke tukar kepada perpulahan? Okey, 6/5. 6/5 tekan sama dengan tekan ini. Oh, boleh. Dia adalah perpulahan yang terhad 1.2 saja. Dia bukannya 1 point banyak-banyak begitu. Maksudnya boleh tukar kepada perpulahan. Maksudnya untuk yang ini ni kita tukar kepada perpulahan supaya lebih senang. Okey, kalau pecahan ni biasanya susah, perpulahan lebih senang. Kalau pecahan kamu kena samakan bawah lagi. Kalau operasi tambah tolak, kalau perpulahan tidak payah sama dia punya di bawah tu. Okay, so yang ni apa dia buat ialah 2.5. Okey, yang ini kasih jumpa dia akan jadi apa? Jadi tolak 8 bahagi berapa? 6/5. 6/5 tu apa tadi kita dah tukar? 1.2. 1.2 darab 3.5. Tengok, kalau bahagi perpulahan dia tidak melibatkan bahagi tukar jadi darab. Okey, sebab ini bahagi perpulahan, bukan lagi bahagi pecahan. Kalau bahagi pecahan, baru pecahan tu diterbalikkan. Sekarang inilah bahagi perpulahan. Okey, so selesaikan daripada mengikut hukum BODMAS. Kalau BODMAS apa yang kena buat? Yang ni kan, bahagi dulu kiri ke kanan. Bahagilah. Yang ni buat apa ini? Yang ini salin saja. Okey, salin di depan lah sebab dia di depan. So 2.5. Yang ni 8 bahagi 1.2. Tekanlah kalkulator. 8 bahagi 1.2 berapa? Sudah. Panjang. Kalau panjang tak boleh tulis. Okay, bila tak boleh tulis, maksudnya adalah kena tukar dia kepada pecahan. Okay, tukar pada pecahan 20/3. So ini dia akan jadi negatif 20/3 tolak 20/3 darab 3.5. Okey, mana tadi? Okey. Faham? Tengok, sekarang dah jadi pecahan kan? Dah jadi pecahan. Tak boleh tulis ni dalam perpulahan sebab panjang. Jadi kita tukar balik kepada pecahan. So kalau ini pecahan, yang ini pun maknanya kena tukar kepada pecahan. Ini pun kena tukar kepada pecahan. Biar geng dia sama. Kalau pecahan, sama-sama pecahan. So ini tukar pecahan jadi apa? Ini tukar pecahan, kita alihkan. Alihkan 1. Alihkan 1 maksudnya per 10. So maksudnya dia akan jadi 25/10 tolak 20/3 darab yang ni alihkan 1 akan jadi apa? 35. 35 apa? 35/10. Sebab apa 10? Sebab 1 saja dialihkan supaya dia jadi nombor bulat. Okey, so sekarang selesaikan yang ini. Okey, ni selesaikan yang ini. Yang pertama. Kenapa? Sebab dia operasi darab. So selesaikanlah. 20/3 darab 35/10. Okey. So
So selesaikan. Negatif 20 per 3. Okey, kemudian darab 35 per 10. Apa jadi? Negatif 70 per 3. So negatif 70 per 3. So apa jadi? Negatif 70 per 3. Yang ni salin 25 per 10 tolak 70 per 3. Okey. Okey, so sekarang operasi pecahan. Pecahan operasi tolak. Syarat tolak mesti sama bawah. Ingat konsep dia. Mesti sama di bawah. Macam mana sama sifar 3 dengan sifar 10? 3 kali berapa dapat 10? Tak ada kan? So yang ada adalah yang ada ialah sifar 3 dan sifar 10 kamu darab silang lah. 3 darab 10, 10 darab 3. So semua akan jadi 30 di bawah kan. Maksudnya sini darab dengan 10, sini darab dengan 3 supaya jadi 30. So sini pun ikut darab 10, sini darab dengan 3. So apa jadi? 25 darab 3. Okey, sinilah 75 per 30 tolak 700 per berapa? 30. Okey, kemudian selesaikanlah. Okey, selesaikan 75 per 30 tolak 700. Jangan takut dengan nombor besar. Ya, ada kalkulator juga kan. So 75 per 30 tolak 700 per 30. So sama dengan 125 per 6 negatif. So jawapan dia negatif 12 berapa tadi? 125 per 6. 125 per 6. Okey, ataupun kalau mau tukar kepada pecahan nombor bercampur, tukarlah. Ni tekan shift, tekan ini. Negatif 20 5 per 6. Maksudnya negatif 20 5 per 6. Benda yang sama saja. Okey, kita cek tengok jawapan. Apa? Mahidri 1.5 nombor 1A. Mahidri 1.5 tengok nombor 1A. Nampak? Negatif 20 5 per 6. Okay, itulah kaedah dia, cara dia. Bila kita jawab soalan, kita buat jalan kerja dia, buat jalan kerja apa semua, baru tengok ngam ke jawapan dia negatif 20 5 per 6. Bukannya main sembarang saja. Bukan sembarang kita buat salin soalan, lepas tu salin jawapan. Itu bukannya cara belajar. Itu maksudnya cara meniru. Okay. Macam mana kalau saya bagi soalan yang tidak ada jawapan, kamu tidak boleh rujuk jawapan mana-mana, apa jadi? Maksudnya kamu akan hantar yang kosong macam ni lah. Contoh soalan ni tak ada jawapan di buku teks, apa kamu nak buat? Sembarang je lah jawapan, macam-macam jawapan. Okay. Kalau ada dalam buku teks, ramai yang hantar semua jawapannya betul, senang cikgu tanda. Memanglah senang, tapi tidak syok, sebab kamu tak tahu apa yang kamu buat. Yang kamu tahu hanyalah salin jawapannya saja. Okey, so tengok betul-betul. Yang perlu buat pembetulan. Okey, yang B cuba buat sendiri. Yang B buat sendiri, ikut yang kaedah yang cikgu ajarlah. Ada pecahan, ada perpuluhan. Mau guna pecahan ke mau guna perpuluhan? Okey, macam ni. Mula-mula tadi kita guna perpuluhan kan, tapi bila guna perpuluhan, jawapannya tidak ngam, kena guna jawapan pecahan. Jadi tukar balik kepada pecahan. Sama juga ni. Ini pecahan, ni perpuluhan. Mau guna perpuluhan ke pecahan? Mula-mula tengok 1/4 ni. Boleh ke 1/4 ni
jadi perpuluhan, adakah dia terhad ataupun tidak terhad? Kalau terhad, guna perpuluhan. Jadi darab dapat jawapan, tambah dengan yang perpuluhan tu. Settle yang ini. Yang ini perpuluhan, ini pecahan. Ini perpuluhan. Tengok ini pecah. Boleh ke tukar kepada perpuluhan? Tak boleh. 2.36 ni, 2/3 ni maksudnya 0.666666, tak pandai habis. Jadi tak boleh. Yang ini tak boleh guna perpuluhan, kena guna pecahan. Jadi yang ni bahagi tukarlah kepada pecahan. Macam tukar kepada pecahan? Alih 1, 2. 2 kali alih jadi apa? Jadi 4. Jadi 4/100. Bahagi tukar kepada darab. Yang 4/100 kita balik. Dia akan jadi 100/4. Boleh faham? Yang ni cikgu tulislah. Nanti kamu sambung. Yang ni boleh tukar. Dia akan jadi 0.25 tambah 3.2 darab 2 tolak. Yang ini 5.4. Yang ni kita tahu ini tak boleh tukar kan. 2/3 ni tak boleh tukar. Tak boleh tukar. Apa bukti tak boleh tukar? Ni 2/3. 2/3. 2/3. Tengok. Ni panjang. Jadi tak boleh tukar ke perpuluhan. So maksudnya ini jangan guna perpuluhan, kena guna pecahan. 5.4 ni tukar kepada pecahan. Macam mana tukar? Kasih alih, dia akan jadi 54. 54 apa? 54/10. Kenapa 10? Sebab sekali saja dia alih. Tolak 2/3 bagi 0.4 berapa kali? 1, 2. 2 kali alih dia jadi 4. Berapa kali? 100/100. Okay, benda yang sama. So yang ni selesaikan darab. Dapat jawapan, kamu tambah 0.25. Okay, yang ini tolak apa jadi? 54/10 tolak 2/3 bahagi tukar jadi kali. Kali apa? Kali 100/4. Okay, kamu buatlah seterusnya. Okay, kamu selesaikan Okay, cikgu mau tengok langkah yang kamu buat tu biar betul. Biar ngam jawapan yang kamu dapat tu nanti jawapan yang begini. Soalan berapa tu? B. Ni. Biar dapat ini. 17/11/12. Okey, 17 jawapan akhir 17/11/12. Ataupun okey, kalau kita tekan kalkulator 17/11/12. Ini ataupun 215/12 atau 215/12. Ada dua pilihan jawapan. Dua-dua betul. Ini betul, ini pun betul. Kalau perpuluhan, bolehkah perpuluhan? Tekan. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab terlampau panjang perpuluhan, tak habis. Okey, perpuluhannya tak habis. Okay, kecuali kalau dia suruh bundarkan. Kalau dia suruh bundarkan, bolehlah. Okey, so sekarang kita ambil konsep. Kalau boleh tukar kepada perpuluhan, tukar. Kalau tidak boleh tukar, kalau perpuluhan itu tidak terhad, bermaksud kamu guna dalam bentuk pecahan. Okey, boleh faham Okey, tengok betul-betul, faham betul-betul dan buat pembetulan. Okey, sekian, terima kasih.